Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Zan. Pembelajaran kali ini berpandukan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1, muka surat 71 yang bertajuk Tokoh Seni. Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut, kita kenali dulu maksud imlak. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, imlak bermaksud perbuatan menyebut perkataan atau ayat supaya ditulis oleh orang lain. Contohnya, cikgu baca sesuatu perkataan atau ayat, murid-murid yang mendengarnya akan mencatat perkataan atau ayat yang cikgu sebutkan tadi. Mudah kan? Tapi, perkataan atau ayat tersebut perlulah dieja dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita rujuk semula buku teks pada muka surat 71. Halaman ini menceritakan tentang seorang tokoh seni yang disegani bernama Profesor Dr. Siti Zainun binti Ismail. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita bersama-sama mengenali latar belakang beliau melalui petikan ini. Tokoh seni Profesor Dr. Siti Zainun binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Profesor Dr. Siti Zainun sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainun membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Antaranya ialah hadiah lukisan batik Maha pada tahun 1967 dan 1968 dan anugerah budayawan Selangor pada tahun 2009. Baiklah murid-murid, kita sudah tahu tentang latar belakang beliau. Ternyata beliau memang seorang yang hebat dalam bidang seni. Untuk petikan ini, cikgu jadikan sebagai contoh untuk rujukan kita. Tugasan atau latihan imlak, cikgu akan beri di akhir pengajaran nanti. Dalam petikan ini, terdapat 4 ayat yang telah diwarnakan dengan warna merah. Hal ini bermaksud, cikgu akan bacakan ayat ini atau imlakkan kepada murid-murid untuk murid-murid menulisnya menggunakan ejaan yang betul. Hasilnya adalah seperti ini. Pertama, beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Ketiga, beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Dan keempat, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Cikgu harap murid-murid faham setakat ini. Seterusnya, kita teruskan kepada bahagian uji minda iaitu membuat tugasan atau latihan. Murid-murid boleh rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 81. Petikan ini juga menceritakan tentang seorang tokoh seni yang hebat yang bernama Roslan Madun. Sebelum membuat tugasan, kita kenali dulu latar belakang beliau. Ini Roslan Madun, penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Beliau dilahirkan di Temeloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama pentas dan drama televisyen. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Beliau pernah mengadakan persembahan di Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun dan Korea Selatan. Kini, beliau aktif membimbing murid sekolah dan pelajar universiti dalam bidang puisi tradisional. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Roslan Madun ialah Munshi Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah memenangi hadiah sastra utusan Exxon Mobil pada tahun 2006.
kategori puisi. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kado. Baiklah, sekarang cikgu akan imlakan ayat yang terdapat dalam petikan ini. Kemudian, murid-murid perlu menulisnya menggunakan ejaan yang betul. Cikgu akan menyediakan ruangan uji minda untuk murid-murid mengisi jawapannya. Mari kita mulakan. Dengar baik-baik ayat yang cikgu bacakan. Bersedia? Yang pertama, beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama pentas dan drama televisyen. Kedua, Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Ketiga, beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Keempat, Roslan Madun ialah munshi sastera Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kelima, lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kado. Baiklah murid-murid, semoga murid-murid berjaya membuat tugasan yang telah diberikan oleh cikgu. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya.